Salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Khairiah. Tajuk pembentangan kumpulan saya ialah Peningkatan Kesedaran Rakyat Malaysia dalam Etika Alam Sekitar. Nama saya ialah Atik Oksan, nombor metrik 152627. Benarkah saya bermula dengan masuk etika alam sekitar? Alam sekitar merujuk kepada lingkungan ataupun persekitaran di sekeliling kita. Contohnya, ada hutan, ada sungai, kawasan pedalaman, kolam, hutan tropikana dan lain-lain. Pelbagai kegiatan manusia amatlah berkait rapat dengan alam sekitar kerana pada masa yang sama, alam sekitar juga berinteraksi dengan manusia demi mengekalkan keseimbangan ekologi. Manakala, etika pula merujuk kepada prinsip moral, nilai ataupun akhlak manusia. Hal ini yang menjadi pegangan manusia apabila manusia berinteraksi dengan alam sekitar. Etika alam sekitar telah pun mula dipraktikkan sejak kewujudan manusia pada zaman dahulu. Walaupun tiada bukti yang menunjukkan bahawa etika alam sekitar dipraktikkan pada ketika itu, namun dipercayai bahawa wujudnya interaksi antara manusia dengan alam sekitar pada ketika itu. Alam sekitarlah yang menentukan kesesuaian corak kehidupan manusia kerana manusia pada ketika itu hanya bercucur tanam, menternak binatang, memburu haiwan untuk menjalani kehidupan seharian. Dari zaman ke zaman, perkembangan tamadun diikuti dengan perkembangan sains dan teknologi. Manusia telah menguasai alam sekitar sepenuhnya dari segi sumber mineral, kayu kayan dan juga bahan-bahan mentah. Manusia mula mengeksploitasi alam sekitar tanpa henti melalui aktiviti-aktiviti pelobongan, contohnya bahan-bahan mentah, bahan-bahan logam dan juga penerokaan hutan. Hal ini menyebabkan struktur alam sekitar telah berubah. Menurut hasil penyelidikan kumpulan kami di Malaysia, beberapa masalah alam sekitar termasuklah pencemaran sungai dan juga pemanasan global akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Gambar ini menunjukkan data pencemaran sungai. Antara faktor utama pencemaran sungai ialah pembuangan sisa toksik ataupun bahan domestik ke dalam sungai dari kilang, diikuti dengan tumbuhan bahan kimia yang tidak lagi dipakai guna. Selain itu, sesetengah petani menggunakan racun serangga di kebunnya. Racun serangga tersebut akan mengalir dari tanah ke sungai sehinggalah menyebabkan sungai tersebut tercemar. Manakala, gambar ini pula menunjukkan data pemanasan global. Pelepasan gas rumah hijau merupakan faktor utama pemanasan global. Gas rumah hijau akan menyebabkan lapisan ozon menjadi nipis, diikuti dengan peningkatan suhu bumi dan akhirnya berlakulah pemanasan global. Selain itu, penerokaan hutan ataupun penebangan pokok demi tujuan pembinaan dan pembangunan juga merupakan salah satu faktor utama pemanasan global. Situasi-situasi di atas menunjukkan bahawa penerapan etika alam sekitar semakin nipis dalam hati kalangan rakyat. Alam sekitar telah kehilangan keseimbangannya dan hal ini membimbangkan pelbagai pihak. Oleh itu, pelbagai inisiatif perlulah dilakukan segera untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar semula dan menjaga kepentingan generasi akan datang. Untuk bahagian seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Lim Chee Kek, nombor metrik 153464 dan saya akan membentangkan tentang kepentingan peningkatan kesedaran rakyat Malaysia dalam etika alam sekitar. Berdasarkan kajian kumpulan kami mendapati bahawa kebanyakan peserta pernah mendengar perkataan etika alam sekitar. Namun begitu, kami juga mendapati bahawa kebanyakan daripada mereka masih lagi tidak mengamalkan etika alam sekitar dengan sepenuhnya. Contohnya, mereka masih lagi tidak membawa beras makanan sendiri semasa membeli makanan di luar. Dan majoriti daripada peserta juga masih menilai mencetak kertas walaupun terdapat format digital ataupun soft copy. Kepentingan pertama iaitu demi keharmonian disiplin ilmu. Kepentingan ini berkaitan dengan prinsip membangun budaya menghormati alam. Dan fahaman di ekologi ini juga mempunyai pengertian yang sama dan selaras dengan prinsip tersebut. Kepentingan ini boleh direalisasikan melalui saluran pendidikan, terutamanya melalui subjek geografi. Hal ini disebabkan kandungan subjek tersebut termasuk interaksi antara manusia dengan alam. Saluran ini juga sesuai disebabkan pelajar banyak meluangkan masa di sekolah.
dan ia terpulang kepada pihak sekolah bagaimana untuk memupuk etika alam sekitar dalam pelajar. Kepentingan seterusnya ialah demi pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Kepentingan ini berkaitan dengan prinsip membangun tanggungjawab moral. Di sini, pemeliharaan bermaksud usaha yang dijalankan bagi melindungi alam sekitar daripada kemusnahan oleh pihak kerajaan ataupun pertubuhan tertentu. Manakala pemeliharaan bermaksud langkah pembiakan flora dan fauna yang terancam bagi mengelakkan hidupan tersebut pupus. Tanggungjawab ini hanya akan muncul apabila semua individu dalam masyarakat mempunyai pandangan dan nilai moral terhadap alam sekitar. Kepentingan yang ketiga iaitu supaya persekitaran manusia lebih menyenangkan, bersih dan selamat. Alam sekitar merupakan khazanah Tuhan yang tidak ternilai. Gaya hidup yang tidak lestari akan menyebabkan kerosakan dan pencemaran alam sekitar. Dan persekitaran yang kotor dan bahaya akan mempengaruhi emosi dan mengancam kesihatan kita. Sebagai contoh, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka bukan sahaja akan menjejaskan penglihatan kita, dia juga akan menjejaskan kesihatan kita seperti mengakibatkan masalah pernafasan. Oleh itu, tindakan haruslah diambil bagi menangani masalah tersebut. Kepentingan terakhir iaitu demi menjaga kepentingan generasi yang akan datang. Kesan yang berlaku pada hari ini adalah hasil daripada sikap dan tindakan manusia. Masa hidupan telah pupus disebabkan tindakan manusia yang tamak pada zaman dahulu. Dan jika keadaan ini berterusan, haiwan terancam pada masa kini juga akan pupus pada masa yang akan datang. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. Setakat saja bahagian saya, dan bahagian seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan yang lain. Sekian saja bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Zahrin dan hari ini saya akan membentangkan tentang masalah pencemaran alam sekitar. Mengikut Kamus Dewan, pencemaran bermaksud berlakunya sampah sarap di darat, air dan bahan yang kotor yang terlepas di udara sehingga menjejaskan kebersihan alam sekitar. Punca utama dalam berlakunya pencemaran adalah sikap tidak bertanggungjawab setengah individu maupun organisasi. Penebangan hutan dan penarahan bukit tanpa ada tindakan pemeliharaan seperti penanaman semula mokok telah menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Selain itu, punca pencemaran alam sekitar adalah penggunaan sumber tenaga yang mencemarkan alam sekitar seperti diesel dan bahan bakar yang lain. Gas-gas karbon dan dioksida yang dilepaskan di udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta, lori, bas dan motosikal secara berlebihan telah menyebabkan indeks udara berada pada tahap yang membimbangkan. Di samping itu, penguasaan undang-undang yang lemah juga adalah antara punca berlakunya pencemaran yang semakin menjadi-jadi hari ini. Peranan pihak berkuasa dilihat semakin kurang dan pemantauan yang tidak konsisten menyebabkan ramai individu yang tidak bertanggungjawab membuat onar dan mengendahkan kedaulatan undang-undang. Akhir sekali, punca pencemaran alam sekitar adalah kelonggaran dasar atau polisi kerajaan dalam menjaga alam sekitar. Kerajaan telah mengimplementasikan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang bertujuan untuk mencegah, menghapus dan mengawal pencemaran. Sebagai contoh, di Pasir Gudang, Johor, pembinaan kawasan perindustrian yang dilakukan terlalu dekat dengan kawasan perumahan dan sekolah menyebabkan pencemaran udara yang teruk melanda dan mengakibatkan sekolah ditutup dan kanak-kanak dihantar ke hospital. Antara kesan-kesan pencemaran alam sekitar ialah penipisan lapisan ozon dan berlakunya hujan asid, pembebasan gas CFC yang menyebabkan lapisan ozon menipis serta pembebasan gas karbon dioksida yang terlampau banyak menjadikan hujan tersebut berasid. Selain itu, kesan pencemaran alam sekitar juga menyebabkan haiwan-haiwan terancam terbunuh. Hal ini berlaku kerana habitat persekitaran mereka terpaksa dikorbankan demi membina kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. Di samping itu, kesan pencemaran alam sekitar adalah pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Disebabkan pokok banyak ditebang, gas karbon dioksida berada di udara dan menyebabkan suhu persekitaran meningkat.
Seterusnya, bunyi yang kuat datang daripada kawasan perindustrian yang dibina terlalu dekat dengan kawasan perumahan mengganggu kehidupan manusia. Akhir sekali, berlakunya bencana alam akibat aktiviti penebangan pokok yang tidak terkawal. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib haruslah menghukum individu atau organisasi yang bersalah mencemarkan alam sekitar. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit dalam mencemarkan alam sekitar. Selain itu, tindakan penguatkuasaan undang-undang hendak dilaksanakan tanpa sikap memilih bulu dan dilakukan secara tekal dan tidak seperti melepaskan batuk di tangga. Individu atau organisasi yang biasanya mencemarkan alam sekitar tidak serik dengan hukuman yang dikenakan. Mereka akan mengulangi perbuatan keji ini jika ada hukuman yang dibenarkan terhadap mereka tidak begitu berat. Oleh itu, pihak berwajib mestilah lebih tegas dengan mengenakan hukuman terhadap pencemaran yang dilakukan. Seterusnya, langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah kerajaan perlulah melaksanakan kempen yang berkesan. Kempen merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang suatu perkara. Contohnya, televisyen merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat. Pada umumnya, setiap rumah di Malaysia mempunyai televisyen. Oleh itu, televisyen wajar digunakan dengan sebaiknya. Seterusnya, langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah kerajaan perlulah melaksanakan kempen yang berkesan. Kempen merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang suatu perkara. Contohnya, televisyen merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat. Pada umumnya, setiap rumah di Malaysia mempunyai televisyen. Oleh itu, televisyen wajar digunakan dengan sebaiknya untuk menyalurkan maklumat tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Media-media yang lain seperti radio dan juga internet haruslah digunakan dengan sewajarnya untuk menyampaikan wadah kempen alam sekitar. Oleh itu, kempen yang lebih berkesan dan dijalankan dengan bersungguh-sungguh dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kariah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Ainadirah binti Burhanuddin, nombor matrik 153036. Saya daripada kumpulan 17 HFF 25. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang nilai-nilai murni yang perlu diterapkan bagi meningkatkan kesedaran kalangan rakyat Malaysia dalam etika alam sekitar. Terdapat 4 nilai murni yang ingin saya kupaskan pada hari ini. Yang pertama, sifat menghormati alam. Manusia adalah sebahagian daripada makhluk alam semesta. Maka manusia dan alam semesta saling bergantung terhadap satu sama lain. Oleh itu, manusia wajib menghormati dan menghargai setiap kehidupan dan spesies dalam komuniti. Manusia juga wajib dalam menjaga kesejahteraan dan kebersihan komuniti seperti yang difahamkan dalam falsafah deep ekologi. Yang kedua, sifat bertanggungjawab. Disebabkan manusia wajib dalam menjaga kebersihan dan kesejahteraan komuniti, manusia bertanggungjawab dalam merancang dan mengambil tindakan untuk menjaga alam sekitar. Tanggungjawab ini dapat dilihat dalam bentuk mengingatkan, melarang dan menghukum sesiapa yang merosakkan atau mendatangkan bahaya terhadap alam sekitar. Yang ketiga, sifat tidak merosak alam. Kualiti alam sekitar pasti merosot disebabkan kerakusan manusia yang selalu bertindak secara tidak waras. Dapat dilihat pada zaman ini, banyak pencemaran alam sekitar terjadi berpunca daripada manusia. Antara pencemaran alam sekitar yang dapat disenaraikan ialah banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Contoh daripada sifat manusia yang bertindak secara tidak waras dapat merosakkan kualiti alam sekitar, antaranya ialah kesan penebangan hutan secara haram yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Oleh itu, manusia perlu lebih peka terhadap alam sekitar. Yang terakhir adalah sifat kesederhanaan. Sebagaimana yang difahamkan dalam falsafah deep ekologi, gaya hidup manusia zaman moden adalah bersifat tamak dan mementingkan diri.
Oleh itu, pola penggunaan dan pengeluaran manusia perlu dikawal supaya kualiti alam sekitar kekal terjaga. Manusia perlu bersama-sama menerapkan sifat bertolak ansur dan menyayangi alam sekitar supaya generasi akan datang dapat menikmati kesejahteraan alam semesta yang kita dapat pada zaman ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Itu sahaja. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Lim Shu-il ucapkan kepada Dr. Khairia dan rakan sekalian. Berdasarkan kajian yang telah kita jalankan tentang kesedaran etika alam sekitar, sebanyak 58% responden yang sangat bersetuju dengan langkah penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan semua rakyat mempraktiskan etika alam sekitar. Dengan ini, perkongsian saya adalah tentang undang-undang dan dasar alam sekitar. Yang pertama, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Akta ini telah dikuatkuasakan pada tahun 1975 dan pengenalannya berikutan Persidangan Stockholm 1974 untuk menghasilkan inisiatif perundangan menyeluruh dalam urusan alam sekitar. Akta ini bermaklumat sebagai rujukan dan kawalan untuk dipatuhi setiap warga negara dan organisasi supaya sasaran dapat dicapai. Secara umum, isi kandungan akta ini adalah mengenai peruntukan kawalan pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran bumi, pencemaran tanah tanah, pencemaran perairan daratan serta kawalan barangan terjadual. Seterusnya, akta ini juga menetapkan syarat-syarat untuk pelepasan bahan-bahan cemar sebelum sesuatu lesen dikeluarkan dan syarat untuk mendapat kebenaran pihak berkuasa yang berkaitan sebelum sesuatu aktiviti dijalankan. Yang kedua, dasar alam sekitar negara. Dasar ini diwujudkan untuk meneruskan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Tujuan utama dasar ini seperti yang ditunjukkan telah dititik beratkan supaya alam sekitar dan warisan semula jadi dapat dipelihara dan dipulihara. Dasar ini berlandaskan 8 prinsip seperti yang ditunjukkan untuk mengharmonikan maklumat pembangunan ekonomi selaras dengan kepentingan alam sekitar. Melalui dasar ini, pertimbangan alam sekitar dapat diintegrasikan ke dalam aktiviti pembangunan dan proses membuat keputusan yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar. Akhir sekali, dasar perubahan iklim negara. Dasar ini berperanan sebagai panduan kepada pihak berkenaan dalam menghadapi cabaran alam sekitar secara holistik, terutamanya dalam isu perubahan iklim. Objektif-objektif dasar ini seperti yang ditunjukkan dapat mencapai keseimbangan tindakan adaptasi dan mitigasi dalam mencapai pembangunan yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Menyedari hakikat kesan dan impak negatif perubahan iklim, Malaysia mengambil tindakan untuk mengarus perdanakan respons nasional bagi memantapkan maklumat pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar berdasarkan prinsip-prinsip terkandung dalam dasar ini seperti yang ditunjukkan. Sekian daripada saya, terima kasih.